Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yunus Sabri dalam Dunia 11 Pagi. Seorang peserta bagi ujian klinikal vaksin COVID-19 secara sukarela di Brazil meninggal dunia. Kes kematian itu merupakan yang pertama dilaporkan dalam ujian penghasilan vaksin seumpamanya yang dijalankan di seluruh dunia. Peserta tersebut menyertai kajian vaksin yang dibangunkan Universiti Oxford. Bagaimanapun, penganjur kajian mendakwa panel semakan bebas mendapati ujian klinikal itu tidak mendatangkan masalah keselamatan dan membenarkan agar ia diteruskan. Media turut melaporkan individu berkenaan menyertai ujian penerimaan placebo dan bukannya ujian vaksin. Sukarelawan yang merupakan seorang doktor muda 28 tahun meninggal dunia kerana komplikasi COVID-19. Dalam pada itu, Presiden Brazil Jair Bolsonaro bertegas kerajaannya tidak akan membeli vaksin COVID-19 yang dihasilkan China. Dalam catatannya di Facebook, beliau berkata rakyat Brazil tidak akan menjadi mangsa mana-mana uji kaji makmal. Kenyataan itu menyusul sehari selepas Kementerian Kesihatannya mengumumkan perjanjian untuk membeli berjuta-juta dos vaksin COVID-19 dari China. Vaksin CoronaVax yang dibangunkan oleh firma farmaseutical Sinovac dicadang untuk mula dilaksana pada Januari depan. Spanyol muncul negara kesatuan Eropah pertama yang merekodkan jangkitan kes COVID-19 melepasi angka 1 juta dan yang ke-6 di dunia selepas Amerika Syarikat, India, Brazil, Rusia dan Argentina. Menurut Kementerian Kesihatan, sebanyak 16,973 kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas. Keseluruhan kes kini 1,05,295 orang. Ia jumlah paling tinggi sejak Spanyol merekodkan kes pertamanya pada 31 Januari lepas. Di Itali, wilayah Lazio yang merangkumi bandaraya Rom muncul lokaliti ketiga di negara itu yang menguatkuasakan perintah berkurang akibat wabak. Penularan COVID-19 semakin meningkat di Itali dengan lebih 15,000 kes baru dilaporkan semalam. Bagi membendung peningkatan kes yang berterusan, Menteri Kesihatan Roberto Speranza dan Presiden Lazio Nicole Zingaretti menandatangani perintah berkurung di wilayah berkenaan. Lazio diletakkan bawah perintah berkurung bermula dari 11 malam hingga 5 pagi selama 30 hari bermula tengah malam ini. Beralih kepada sengketa Azerbaijan dan Armenia, Azerbaijan menempelak kenyataan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan yang menolak penyelesaian diplomatik berhubung wilayah Nagorno-Karabakh. Bantahan itu dinyatakan menerusi penasihat kepada Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev Hikmet Hajiyev. Hajiyev mendakwa komen Pashinyan itu sekali lagi menggambarkan betapa Armenia tidak berminat langsung dengan penyelesaian damai konflik. Pashinyan menyatakan pendiriannya dalam mesej video di Facebook. Beliau turut menggesa rakyat Armenia menyertai peperangan di barisan hadapan. Amerika Syarikat mengetatkan lagi peraturannya terhadap 6 lagi organisasi media dari China. Washington mendakwa pertubuhan-pertubuhan berkenaan merupakan alat propaganda Beijing. Organisasi terlibat digambarkan sebagai misi asing. Pengelasan itu sekaligus mewajibkan pertubuhan tersebut untuk melaporkan maklumat urus niaga kaki tangan dan hartanahnya kepada Jabatan Negara. China yang mengecam peraturan sedemikian bertindak balas dengan mengusir rakyat Amerika yang bekerja dengan pertubuhan media utama negara itu. Bola sepak Liga Juara, Real Madrid memudahkan saingan dengan langkah sumbang. Kelab dari Spanyol itu tumpas mengejut kepada juara Ukraine Shakhtar Donetsk 2-3 dalam kumpulan B. Donetsk beraksi lebih baik di Stadium Alfredo Di Stefano, malah menjaring 3 gol sekaligus dalam tempoh 13 minit. Pengurus Real Zinedine Zidane mengakui kelemahan pasukan namun berharap pemainnya dapat bangkit semula pada perlawanan berikutnya. Dan dalam saingan kumpulan A, satu lagi wakil Spanyol juga kalah. Atletico Madrid tumpas 0-4 kepada juara bertahan dari Jerman Bayern Munich. Antara aksi kumpulan lain pula, juara EPL Liverpool menang 1-0 terhadap Ajax dari Belanda dan Manchester City mengalahkan Portugal FC Porto 3-1. Sekian berita yang disunting oleh Effendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.